Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, selamat datang sekali lagi ke dakwah akustik daripada Nur Insan. Jadi insyaAllah seperti mana yang kita sentiasa mendengar tentang Nur Insan, satu-satunya madrasah percuma yang ada di Singapura, pada insyaAllah pada bulan Ramadan ini ada salah satu segmen kita ataupun salah satu video yang kita ingin kongsikan kepada penonton sekalian adalah segmen dakwah akustik. Dan insyaAllah bersama saya hari ini Ustaz Raja Lutfil Hadi dan juga kedua jejaka yang kacak yang jauh diterbangkan daripada Malaysia, The Muhibbains. Tentu sekali kita ada Abang Irwan dan juga Abang Zulfa. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Siapa yang mungkin biasa dengar lagu-lagu mereka di YouTube juga, yang banyak mereka mendengar tentang lagu-lagu yang membentuk ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga selawat. Dan insya-Allah sebelum kita mula mendengar nyanyian merdu mereka, saya ini bertemu atau kita nak interview sikit dua abang ni, boleh Boleh, insyaAllah kita mula dengan Abang Irwan dulu, boleh? InsyaAllah boleh, mungkin Abang boleh kongsikan kepada penonton kita pada hari ini bagaimana bermulanya perjalanan Abang dalam bidang seni ni atau dalam bidang nyanyian ni. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih yang disayangi Ustaz Lutfi dan teman-teman Cool Fellas. Masya Allah. Dan adinda saya Zulfa, dan juga kepada semua di keluarga besar Nur Insan. Masya Allah, luar biasa usaha ini. Mudah-mudahan Allah memberkati semua di keluarga besar Nur Insan, insya-Allah, dan Allah limpahkan sebesar-besar nikmat, sebesar-besar hidayah, sebesar-besar taufik kepada semua yang berusaha keras dalam keluarga besar Nur Insan. So Muhibbin ni lahir selepas kita bergaul ataupun kita cuba dekat dengan orang-orang yang kita percaya dia orang ni faham tentang cinta. So Muhibbin kan maksudnya pencinta kan. So dalam perjalanan hidup ni semakin dewasa kita perasan yang elemen cinta ni sangat penting dalam hidup. So kita pun carilah mana nak cari cinta. So rupanya kita kena dekat dengan orang-orang yang faham tentang cinta, orang yang ada ilmu cinta tu kan. So Masya Allah, kalau siapa yang memang berusaha untuk mencari cinta tu, tentu Tuhan kita yang maha pengasih dan maha penyayang akan bantulah kita. So Alhamdulillah dapat kenal dengan orang-orang yang sedemikian. So selepas duduk bersama dengan mereka, selepas dengar perkongsian mereka, selepas lihat akhlak mereka, kami pun terinspirasilah. So kita pun timbullah hasrat, timbullah cita-cita tu untuk jadi seorang pencinta yang sebenar. So nama tu bukan satu klaim lagi, tapi sebenarnya sebuah cita-cita. Sebab seorang nak menjadi seorang pencinta ni sangat-sangat, dia banyak cabaran lah Ustaz. Betul. So Alhamdulillah, tapi kita faham macam kita bincang tadi kan, wasi' al-mashhad ya'tikal madad. Kalau kita besar, kita perluaskan kesyahidan kita tentang apa yang kita nak capai tu, insya-Allah Allah akan beri bantuan. Jadi dia bermula dengan untuk mencari, saya boleh faham kadang-kadang kita dalam kehidupan ni untuk mencari erti kehidupan itu sendiri. Kadang-kadang kita dalam perjalanan hidup ni, bekerja dan sebagainya, everyday sama je rutin kita, rasa macam ada something not right lagi belum dapat. Adakah itu yang Abang Zulfa juga, mungkin Abang Zulfa rasa perkara yang sama juga dengan Abang Irwan? Betul, sebab kadang-kadang perkara tu di sekeliling kita, cuma sama ada kita absorb ataupun tidak, itu bergantung pada diri kita lah. Cuma dengan adanya muzik, especially yang muzik-muzik yang Abang Irwan telah diberi nukilan ataupun ilham tu, kita cuba sampaikan sebaik mungkin melalui muzik daripada Muhibbin. So saya di sini lebih pada menyokong support nukilan-nukilan tu supaya sampai dengan baik dalam diri pendengar lah, insya-Allah. Insya-Allah. So untuk Abang Irwan, bila mula untuk mencari erti cinta itu sendiri, mungkin lagu yang pertama ataupun the first step yang abang ambil adalah macam lagu yang bagaimana? Adakah memang terus lagu cinta antara manusia, cinta dengan Tuhan, macam mana? Dia bukan
macam nak cakap yang pertama sekali tu kita kena, saya panggil ialah kalau penulisan ataupun penggubahan melodi, penulisan lirik, semua tu bermula daripada inspirasi. Inspirasi ni kalau kita saring lagi, dia lahir daripada emosi. So bila emosi kita tersentuh, bila hati kita tersentuh kan, mulalah kita ekspresi kan. Macam lah kalau mungkin Ustaz Lutfi lebih faham kot, muda-muda lagi kan, kita dah tua apa dah. Tadi masa kita praktis pun kita dah tersentuh lah dengan Cool Fellas. Yes, betul. Terus masuk dia, terus dah masuk. Macam nak duduk Singapura. Artinya apa? Ada connection. Hati kita ada connection, ada heart connection. So bila ada heart connection, ada emosi kita terusik, hati kita terusik, dan mulalah kita bangkit untuk mengekspresi. Ini saya rasa semua dalam usia muda ni lebih faham lah pasal cinta antara lelaki dengan perempuan tu masih baru kan. So ibaratnya macam tu. So bila hati kita tersentuh, kita nak ekspresi. Dan bila kita pilih medium mana ekspresi tu. Ada orang menari, ada orang menulis, ada orang menggubah ada orang gubah bunga. So ekspresi masing-masing. Yang penting hati kita tu mesti nak disentuh dengan getaran yang betul. Masya-Allah. Vibration. Getaran yang betul, the real vibe. Pasal lampu ni, cahaya ni dia ada cahaya benar dan cahaya yang dibuat-buat. Getaran ni ada getaran yang benar dan getaran yang dibuat-buat. Nak tahu getaran benar atau dibuat-buat, tengok dia punya istiqamahnya lepas tu. Dia punya berkat lepas tu. Dia punya outcome lepas tu. Kita tulis, contoh macam saya sendiri kalau dapat ilham melodi, dapat ilham lirik, kita tulis, kita gubah dan kita nyanyi, kita tengok apa jadi lepas kita sendiri nyanyi lagu tu kepada diri kita sendiri. Adakah hati kita sendiri, adakah inspirasi tadi menyentuh hati kita sendiri, dan adakah ianya telah memberi inspirasi kepada diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih manfaat. Bolehkah kita maafkan orang yang tak mahu maafkan kita? Bolehkah kita memberi kepada orang yang tak mahu memberi kepada kita? Bolehkah kita tolong orang yang orang tak mahu tolong kepada kita? So benda tu kita kena check. Kalau sekadar kejar, maaf cakap lah, kita kejar benda-benda yang bersifat kuantitatif, rating ke, follower ke, like ke, ni kalau cakap macam ni ramai yang tak suka, tapi that is the real. Bila abang tadi cakap tentang untuk mencari cinta dalam perjalanan, saya teringat juga firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud Allah tidak akan mengubah sesuatu kaum itu sampai mana dia sendiri nak merubah. Dia sendiri ada that first step dalam hati dia untuk tergerak untuk berubah. Saya rasa itu yang kita insya-Allah sama-sama kita ingin ajak penonton pada malam ini, pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita dapat the whole vibe tadi abang katakan, keberkatan yang kita ada di bulan-bulan malam-malam Ramadan ni, insya-Allah tidak lain tidak bukan untuk kita minta pada Allah untuk kita tergerak untuk nak berubah tu. Sebab once kita memang tergerak nak berubah, nak cari makna kehidupan, nak cari cinta Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang akan aturkan sendiri. Allah yang akan buka perjalanan seluas-luasnya tadi abang katakan. Sebab first step kita sendiri. Dia tak boleh macam aku belum ready lah, aku belum apa. Dia nak aja dulu. Once you nak aja, dia akan terbuka. Azam tu nak kena kuat. Kita sendiri nak dulu lah. Kadang dia tak happen sebab kita sendiri yang cakap aku belum ready, aku belum nak, belum datang ilham ke, belum datang wahyu ke. Itu maknanya you yang stop actually. Itu yang rugilah. Lagi-lagi pada bulan Ramadan ni kita rasa macam the whole environment ni tengah membantu kita. Kalau kita tengok hikmah bulan Ramadan pun, Allah Subhanahu Wa Taala dalam cakap dalam Quran pada hujung ayat tu, la'allakum tattaqun, pada pengakhiran Ramadan ni kita harap-harap keluar daripada Ramadan, moga-moga engkau dipilih sebagai orang-orang yang bertakwa. So Allah pun katakan la'alla, kalau kita kupas la'alla ni panjang lah maknanya. Ada yang kata harap-harap, ada yang supaya, maknanya dia belum confirm lagi. Hopefully lagi. Dia macam masih ada hope. Maksudnya kau boleh jadi dapat, boleh jadi tak dapat. So kita insya-Allah kita dapat objektif utama bulan Ramadan ni, keluar dari bulan Ramadan seperti orang yang bertakwa lah, insya-Allah. Sebelum kita masuk lagu yang pertama, saya nak
teringat juga hadis Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi SAW bersabda, yang maksudnya lah dalam diri kita ni ada seketul daging ni. Kalau daging ni saluhal jasadu kullu wa idal fasada fasal jasadu kullu. Kalau benda ni, daging ni baik, seluruh badan kita ni baik. Kalau daging ni rosak, jahat, kotor, seluruh badan kita terkesan dengan kekotoran tersebut. Kalau dia baik, terkesan kebaikan tersebut, dia akan terpancar. Maksudnya apa orang kata, cahaya kita, keikhlasan kita, iaitu vibe dia adalah hati kita. Dan hati kita ni kalau baik, memang kita boleh nampak tau. Kita kalau berbual dengan orang rasa macam tenang. Macam tadi berbual dengan Abang Irwan, saya berbual dengan Abang Zulfar, rasa macam hati ni tenang je. Padahal baru je jumpa 10 minit, berbual boleh ada that connection tadi Abang kata. Dan kita dengan band-band kita ada that connection, ada. Kita harapkanlah kita pada hari ni semua kat sini rasa hati-hati yang baik, hati-hati yang murni, hati-hati yang terpancar cahaya dan ketenangan dah. Dan tentu sekali ini bukan perkara yang satu hari terus boleh dapat. Macam hari ni kita tengok live ni, okay lah, aku nak jadi orang baik. Tak juga, kita bukan nak terus judge, lepas ni semua orang tak baik ke semua orang baik. Kita nak ajak sama-sama kita dalam perjalanan mencari erti kehidupan itu. Mudah-mudahan kita dalam hati kita ni senang dengan kebaikan. Jadi bila hati kita dapat kebaikan, dia senang untuk terima. Bila dapat kemungkaran, maksiat, dia macam rasa tak selesa. Itu pun satu nikmat yang kadang-kadang susah nak dapat. Filter macam dia automatik tau. Dia macam bila dengar benda-benda yang tak beja, macam rasa tak selesa. Kita harap, kita doa juga pada Allah SWT, ya Allah, jadikanlah aku seseorang, hati aku ni mudah untuk cinta kepada kebaikan dan mudah untuk benci atau tak suka kepada kemungkaran, insya-Allah. Dan kita insya-Allah salah satu cara yang mana The Muhibbin ini luahkan atau ingin mengkongsikan dakwah mereka juga melalui lagu pertama mereka yang berjudul Hati Ini Memanggilmu. Insya-Allah kita mendengarkan lagu yang pertama mereka, insya-Allah, daripada The Muhibbin, Hati Ini Memanggilmu. Silakan. 1 2 1 2 3 4. Hati ini memanggilmu, dengan suara yang hanya untukmu. Hati ini memanggil selalu nama-namamu yang terindah dan teragu. Degupan deras itu semakin melulu, terus mengalir laju di seluruh tubuhku. Luar biasa sungguh rindu ini padamu. Siang malam berlalu, dipenuhi makna denganmu. Hati ini memanggilmu, dengan suara yang hanya untukmu. Hati ini memanggil selalu nama-namamu yang terindah dan
Alright, Alhamdulillah, selamat kembali lagi para penonton ke dakwah akustik daripada Nur Insan, satu-satunya madrasah percuma di Singapura. Alhamdulillah, sebentar tadi kita telah mendengarkan lagu pertama di undangan The Muhibbins kita, Masya Allah, yang berjudul Hati Ini Memanggilmu. Hati ini, saya tak nak spoil lagu dia, tapi saya memang bila kau tengok tadi video ke apa, saya tak tahu orang perasan muka saya ke tak. Mungkin ada yang katakan macam stress, tense, tapi sebab saya betul-betul macam, bukan nak macam angkat tapi ini betul-betul menghayati dan macam cuba nak memahami daripada sudut mana yang penulis Abang Irwan sendiri mungkin Abang Irwan boleh kongsikan daripada bila mesti sebagai penulis lirik, sebagai creator, content creator lah kata sekarang kalau buat video ke buat lagu, dia ada satu imagination yang dia dah nampak sebelum dia tulis lagu ni tau. So sebelum abang tulis atau dalam menulis lagu ni, apa yang sesuatu yang abang dah imagine pada ketika itu? Subhanallah. Saya suka ambil contoh waktu muda saya lah. So kita banyak terinspirasi dari barat. Music, fashion, politik, ekonomi. Zaman sekarang lagi so banyak. Dan influence barat ni dia sangat kuat tau. Sebab apa? Yang saya setelah beberapa lama kaji tu, saya rasa dia orang kejujuran dia orang tu selalu ada. Jelas. Dia jujur, tapi dia jujur nak dunia. Jujur nak dunia. Dia jujur nak dunia. Dia jujur. Dia macam kalau dia nak duit tu, aku nak duit. Kalau dia nak famous tu, aku nak famous. Betul. Dia tak ada alah tak apalah ni kita buat. Kita buat. Dia jelas. So dengan jelasnya visi dan misi dia tu, dia jujurlah untuk berusaha mencapai visi dan misi dia. Dibanding dengan saya secara peribadi, kita sebenarnya nak famous. Tapi kita tak apalah, you pergilah dulu. Bila kita diberi peluang untuk nak memfamouskan diri, kita tak mau ambil. Dengan alasan malu lah. Tapi dalam hati kita berasa kita nak orang tolak kita ke depan. Malu tapi mahu. Saya cakap diri saya sendirilah. I mean, itu antara perasaan yang hadir ataupun yang lalu dalam hati saya. So dalam bentuk kejujuran itu adalah suara hati kan. So kejujuran itulah yang memanggil. Tu hati tu memanggil, jujur memanggil siapa? Masa tu awal-awal tu betul jujur nak cool kan dulu kan. Kalau saya boleh sebut sini band-band 90-an yang era Nirvana, era Foo Fighters, Nirvana, Collective Soul, siapa lagi? Scorpion lebih lagi lama. Tapi Abang Irwan, Cool Fellas memang betul-betul cool. Itu lain lah. Itu kena bahas satu episod yang lain. Cool Fellas saja kan. So balik kepada hati yang jujur. So suara hati tu, kejujuran tu memanggil siapa. So tugas kita bila kita dah cuba panggil kemasyhuran, kita jujur nak masyhur, kita jujur nak kaya. Tapi panggil tak masyhur juga. Panggil tak kaya juga. So bila dah penat memanggil, kita kecewa. Apa yang kita nak tak dapat. Kita rasa jujur memanggil kan. Sebab apa? Pasal hati ni dia tahu tuan dia siapa. Hati itu yang bukan actually yang kita nak. Itu proses hati kita, proses untuk kita kenal hati kita, suara kejujuran kita tu tadi. Dan bila kita dah tahu suara yang memanggil kemasyhuran, harta, pangkat, bukan sebenarnya apa yang hati kita, bukan sebenarnya apa yang kejujuran itu mahu. Dan dia mulalah cari, then what is it, apa sebenarnya kejujuran suara hatiku ni nak panggil siapa. And then you akan cuba cari. Bila you soalan tu hadir, dan
InsyaAllah jalan akan terbuka lah untuk mencari siapa sebenarnya hati you nak panggil. Masya Allah, saya rasa ini yang kadang-kadang kita ni sendiri, kadang-kadang dalam keadaan kita mencari ni, kita kurang sabar tau kadang. Dia sabar tu yang menguji kita. Kenapa tu yang buat kadang-kadang kita dengar orang stres, orang jatuh depression dan sebagainya. Sebab kita ada this conflict of apa yang minda kita rasa nak dengan apa yang hati kita sebenarnya inginkan. So kadang-kadang kita ada macam okay, aku satu hari dah penat kerja. So kita punya mind fikir aku nak Netflix 2 jam 3 jam. Tapi betul-betul hati kita nak perkara yang lain. Mungkin dia perlukan pengisian rohani, dia perlukan pengisian perbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So bila kita dah buat apa yang kita minda kita rasa nak, tapi hati kita rasa lain, itu yang macam kenapa aku masih penat, kenapa aku masih stres, kenapa masalah aku masih tak selesai. Sebab kita belum alignkan kita punya minda, kita punya hati dan kita punya fizikal. 3 perkara ni lah, ni yang perlu kita. And tadi abang katakan dia perlukan proses. Proses tu perlukan sabar. Sabar tu yang mungkin kita kadang-kadang kurang. Untuk kita satu hari insya-Allah kita doa dapat merasa kenikmatan lagi-lagi kalau kita pada bulan Ramadan ni rasa spiritual punya recharge yang sebenar-benarnya. Tadi abang katakan juga bila kita nak sesuatu tu, saya teringat hadis Nabi Muhammad SAW juga yang biasa kita dengar lah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan tu perlukan niat, dan setiap niat apa yang seseorang tu niatkan, dia akan dapat dengan niatnya. So kadang niat kita je belum, tadi abang kata belum jelas, belum clear, and belum, kadang-kadang dia jelas tapi tak terpandu. Itu lagi satu kadang-kadang isu, sebab kita rasa kita fikir ni betul. Macam tadi abang katakan pada awal tadi, kita ada kenal-kenal dengan orang cinta pada agama, orang-orang yang baik. Ini pun saya rasa salah satu faktor yang penting. Kadang-kadang kita hidup tak berguru atau tidak ada senior yang bantu dalam bidang nyanyian, kita ada mentor, ada orang yang bantu dalam bidang. Macam saya sendiri, kalau dalam bidang dakwah, kita perlu ada ustaz-ustaz senior, ulama-ulama senior, para habaib dan sebagainya untuk kita jadikan panduan. Jadi kita pun tak tersasar, tak sesat. Kalau tak, kita tak tahu apa yang kita nak. Itu yang kita dalam perjalanan kita perlukan kawan-kawan yang baik, sohbah dengan orang-orang yang baik. Saya rasa itu antara salah satu cara lah dapat membantu kita untuk insya-Allah satu hari kita kenal diri. Kenal diri pun saya rasa proses yang lama. Abang rasa macam mana abangnya pengalaman dalam challenges yang abang hadapi dalam untuk dapat proses mengenal diri? Wow, you just have to move forward. I mean, balik-balik kepada hati itulah. Pasal hati itulah yang menggerakkan. Hati kan raja kepada tubuh badan kita kan. So bila dia yang beri perintah, tangan, kaki semua akan ikut. So kita perlu satu nak kena connect, kenal diri tu nak kena connect, nak kena faham suara hati itu. Suara hati itu kalau orang kata roh, orang boleh definisikan sebagai roh, sebagai spirit, semangat, tapi ianya sebenarnya adalah secara mudahnya kita panggil hati. So hati tu dia ada suara. So bila kita dengar satu, bila nak dalam proses nak kenal diri tu, kita akan dengar mula-mula tu kita ingat hati tu nak memanggil kepada famous. Nakkan benda tu, nakkan harta, nakkan pangkat, nakkan orang sayang. Kita nampak famous tu dalam minda kita, definisi famous tu supaya kita nak orang sayang kat kita. Oh, pada penghujungnya itu I mean again, masing-masing punya definisi lah. Ini saya bagi contoh diri saya sendiri. Kita rupanya kita pada hari kita nakkan harta tu, rupanya kita sebenarnya nakkan kesenangan yang boleh bantu mak bapak kita ke, kesenangan yang something yang baik lah. Mana ada orang yang nak famous, bila aku famous ni aku nak pijak semua orang. Bila aku famous ni aku siapa yang dulu, mana ada. I mean kalau saya bersangka baik kepada apa orang kata, yalah masyarakat Malaysia, lebih-lebih ke Asia ni kan jaranglah kita ada orang macam mana cakap, takkan Tuhan nak buat makhluk yang sebegitu ni kan. So proses nak mengenal suara hati tu, dia ada, you kena jatuh lah dulu. Dia kena jatuh dulu. Pasal apa? Dalam umur saya sekarang, macam saya berbual dengan Zufa, sekarang saya banyak menyesal disebabkan perkara-perkara yang saya buat dulu. Terlalu melulu dalam mendengar suara hati yang nak panggil benda-benda yang saya belum jelas mendefinisikan maksud dia. So saya banyak menyesal. Tapi rahmat Allah, dengan penyesalan itu pun boleh
macam mana kalau bila kita betul-betul jujur nak berubah, kan ada ulama cakap, kalau betulkan saya kalau saya salah Ustaz, kalau kita betul-betul nak taubat, segala dosa kita tu Allah boleh padam, Allah boleh ganti dengan pahala, dan Allah boleh naikkan darjat kita. So 3 perkara. Daripada dosa yang banyak, Allah clearkan. 1, Allah ganti dengan pahala. 2, dan Allah naikkan darjat kita. So jangan selepas buat salah banyak tapi ada penyesalan, tetapi dapat yang 3 benda tadi. So proses pun dan kalau salah pun belum tentu akhir kan. Dia kata failure is not final. Success is not final. Failure is not fatal. Kan, pernah dengar tak? Success is not final. Maksudnya subhanallah, guru kita pun pernah beri nasihat. Dia kata 4 nasihat dia bagi. First, apa-apa usaha kita kena kuat. Dia kata first, jangan cari masyhur. Itu sangat unik bagi saya. Dia tak cakap jangan cari rezeki, jangan cari kekayaan. Dia cakap jangan cari masyhur. Nombor 2, kita kena kuat. Nombor 3, jangan pernah ingat kita sukses. Nombor 4, jangan pernah berhenti minta tolong dengan Allah. So kalau saya nak tafsir tu panjang lagi pula Ustaz kan. Tadi Abang sebutkan tentang yang macam keburukan, artinya kebaikan menggantikan keburukan lah. Saya dalam ayat Quran ada innal hasanat yuzhibuna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan tu akan meliputi segala keburukan kita dan sebagainya. Kalau dalam tadi abang kata kita semua dah dalam perjalanan mencari hati kita atau mengenal hati kita, dan kadang-kadang kita bertaubat kepada Allah. Cantiknya susunan Allah Subhanahu Wa Taala juga Allah dah katakan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bila Allah create manusia itu sendiri, Allah dah acknowledge lah kita, manusia ni akan melakukan dosa, akan silap, akan tersasar, dan Allah memberi jaminan, disebabkan aku mencipta kau seperti gini, aku akan janji yang kira kau bertaubat, aku akan bersama. Allah cakap yuhibbut tawwabin, mana Allah cinta kepada mereka yang bertaubat. Mana kita opportunity, kalau kita rasa kita dalam keadaan yang dalam bulan Ramadan ni, kita rasa inilah peluang aku untuk kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Dan salah satu kira opportunity untuk kita jadikan antara hamba-hamba Allah yang dicintai, taubat kepada Allah. Bukan kita rasa takut disebabkan dosa-dosa kita, rasa tak apalah, aku rasa this is how I'm created lah, this is me. Kadang zaman sekarang kita banyak this is me, this is who I am. Dan kita lupa yang kita ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai hamba, logically hamba mana ada yang kita patut kita rasa hamba aku boleh buat gini. We don't decide what we should do and what we should not do. Yang decide adalah Allah Subhanahu Wa Taala. So sebagai hamba kita cuba kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengajak para penonton juga pada malam ini mengambil peluang keberkatan, kemuliaan bulan Ramadan yang lebih mudah saya rasa untuk kita melakukan kebaikan. Dan juga dalam masalah hati ni, kadang-kadang kita kena cek balik apa yang kita tengok online, apa yang kita dengar di telinga kita, apa yang kita tengok di dalam mata kita, apa yang kita perbualkan, suasana kita di kalangan kawan-kawan kita. Orang kata tu online dengan offline environment kita nak kena bersih, sebab dia masuk dalam hati kita kan. Apa yang kita tengok, apa yang kita dengar ni semua masuk dalam hati kita. So kita cuba cek balik, adakah perkara-perkara yang kita dengar, kita kawan-kawan kita, online kita, dalam TikTok kita, dalam Instagram kita ni semua adalah perkara yang membantu kita ataupun menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita question je apa yang aku buat ni. Kita question balik, tengok apa yang kita dah consume selama ni. Dan insya-Allah bulan Ramadan ni kita mengharapkan Allah memberikan kemudahan untuk kita melakukan kebaikan. Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqamah selepas Ramadan nanti insya-Allah. Dan dengan itu saya rasa kita nak dengar lah satu lagi dengangan lagu daripada The Muhibbin terus saya nak cakap dengar pun dengan lagunya diberikan tajuk dengan. Kita dengarkan apa yang dimaksudkan dan juga apa yang ingin disampaikan oleh kedua The Muhibbin insya-Allah selepas ini. Silakan. Dengan nama-namamu ya Allah, aku berdiri di atas bumimu ya Allah. Dengan ajaranmu ya Rasulullah,
berjalan di atas bumi-Mu ya Allah. Hanya dengan cinta-Mu ku kembali untuk kesekian kali. Aku masih ingin menjadi hamba-Mu. Dengan nama-nama-Mu ya Allah, aku berdiri di atas bumi-Mu ya Allah. Dengan ajaran-Mu ya Rasulullah, aku berjalan di atas bumi-Mu ya Allah. Hanya dengan hidayah-Mu ku bisa untuk meneruskan sisa-sisa hidupku terus sebagai hamba-Mu. Dengan rahmat-Mu aku ingin diampuni segala dosaku. Oh, dengarlah rintihan dari hamba. Dengan cahaya-Mu ku bisa menerangi hatiku yang masih selalu perlu menjadi hamba-Mu. Dengan nama-nama-Mu ya Allah, aku berdiri di atas bumi-Mu ya Allah. Dengan ajaran-Mu ya Rasulullah, aku berjalan di atas bumi-Mu ya Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Selamat kembali lagi ke dakwah akustik daripada Nur Insan, Madrasah Percuma di Singapura. Alhamdulillah, bersama saya sekali lagi Zulfil Hadi dan juga teman-teman daripada The Muhibbins, Abang Irwan dan juga Abang Zulfa. Alhamdulillah, lagu yang luar biasa sebentar tadi, kerana apa? Dia menyatukan dua cinta. Cinta pada Allah dan juga cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bila dengar tu macam berjolak. Vibrate Vibrate lah betul-betul. Hati macam bila tengah mood macam nama-nama Allah dan sebagainya, tapi ujung dia habiskan dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Teringat Madinah, teringat suasana Madinah, macam betul-betul rindu di bulan Ramadan ni. Kadang-kadang kita alhamdulillah baru dapat peluang pergi umrah dan sebagainya, bila balik dia punya rindu tu lagi luar biasa. Ada orang kata macam belum pergi dia rindu nak pergi, dah pergi tu dia punya rindu nak pergi lagi banyak kali tu. Luar biasa lah, Masya Allah. Jadi pada lagu ini
Mungkin Abang Irwan boleh kongsikan juga sedikit sebanyak apa yang diharapkan mungkin bila dengar kita semua dengar mesej-mesej yang utama lah yang ingin disampaikan kepada pendengar bila mendengar lagu ni. Masya Allah. Apa ni, lagu ini dia punya message dia simple. Kalau kita nak sukses, mesti dengan Allah. Kalau kita nak sukses, mesti dengan cara Rasulullah. Dan ini bukan paksaan tau. Ini seolah-olah perkongsian daripada pengalaman orang yang dah lalu pengalaman dia sendiri. Dan ini juga ajakan ataupun yang kita perasan, peringatan dan ajakan lembut oleh orang-orang yang Allah beri mereka ilmu pengetahuan ni, tanpa dia orang lalu susah payah yang macam kita lalulah. Tapi dia punya cabaran dia lain pula dalam nak menuntut ilmu tu kan, nak dapat kefahaman tu lain pula lah. Itu kita sendiri kena lalu kalau kita nak faham. Kita tak boleh faham kalau kita tak lalu. Itu memberikan kita satu isyarat bahawasanya apa orang kata ahli-ahli, maaf kalau saya guna terma ni tak berapa kena Ustaz, tapi ada ulama kata kita semua ni boleh buat apa saja kerja kan. Sibuk kita nak cari kerja kat syarikat ini, sibuk kita nak cari kerja dekat syarikat tu mesti dalam Forbes list lah, apa list lah semua kan. Semua list kita rujuk. Tapi kita lupa nak kejar-kejar kerja dalam syarikat Rasulullah SAW. Masya-Allah. Mendalam untuk syarikat kan? Rasulullah SAW. Syarikat Rasulullah. So kalau kita buka, perasan tak kalau kita sebut Rasulullah ni something dalam kita punya minda, something dalam kita punya hati tu jadi terbuka, jadi luas. Makna semua benda tu menjadi luas lah. Makna semua benda, masya-Allah. Kira setiap kata-kata dia ada terusik dia luas, dia jadi definisi tu kita tak terhad dengan ideologi yang menyekat. Betul. Yang hadir hanya untuk menjadikan kita, kawan saya selalu kata, dia kata bukan musuh Islam pun, orang-orang yang tak faham, tapi dia gunakan akal dia untuk meraihkan keuntungan dunia. Dia nak jadikan masyarakat tu bateri. Bateri ni dia bagi perumpamaan bateri apa? Dia nak guna, kita diambil, dia taruh dalam mesin dia, habis kuasa kita, bateri kita diambil, dibuang. Sanggup ke kita nak jadi bateri dalam syarikat orang yang mencari habuan dua, atau kita nak jadi satu cahaya dalam syarikat Rasulullah SAW? Masya-Allah. So semua tu bermula dengan kan bismillah. Kerana kan kalau Ustaz boleh bahas ni kot, kenapa Allah mulakan ayat tu dengan dia mulakan macam dia kata dengan nama Allah. Macam kita cakap dengan pisau. Ustaz dengan pisau. Nanti Ustaz mesti tanya, apa benda dengan pisau, Bayran? Dengan pisau. Macam itulah seolah-olah Allah mulakan dengan nama Allah. Tu yang dapat tajuk dengan dengan. So bismillah, dengan nama Allah kan. Sebab apa? Mungkin Ustaz boleh huraikan lah. Kan dengan maksudnya yang saya boleh faham dengan mudahnya, you kalau nak, you mesti dengan Allah. Kalau you dengan selain Allah, you tak boleh capai kejayaan yang betul-betul hakiki. Kalau you nak cuba capai sukses, kita nak apa dalam dunia ni? Kalau dalam, kan kita selalu cakap sukses, satisfaction, sustainability, sustenance, apa lagi? Definasi warna-warna sukses. Betul. Definasikanlah sesuka, sepandai kita, tapi kuncinya sukses. Kalau tanpa Allah, kalau tanpa Rasulullah, you cannot achieve it. Betul. Saya rasa kalau saya teringat lah, kalau saya apa yang kita boleh faham juga, maknanya dia setiap langkah dalam kehidupan kita, setiap keputusan, decision yang kita nak buat perlu berdasarkan maksud dengan Allah tu, mungkin dengan maksudnya dalam landasan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang tadi abang katakan bidang-bidang yang berbeza, tapi disebabkan aku nak kerja di syarikat ni atau di kerja tempat ini, moga-moga dapat membantu keluarga aku,
mencari nafkah, mencari kewajipan lah. Tapi perkara tu atau kerja tu adalah kerja yang redha di Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan perlu saya tambah, tak salah Betul, kalau nak betul. kerja, Yalah, tak betul. salah. Tapi kita kena faham kerja tu macam mana kita nak naik taraf kerja tu supaya dia juga kerja yang berada dalam syarikat Rasulullah. Sebab Rasulullah kan rahmatan lil alamin. So semua syarikat yang lain sebenarnya di bawah rahmatan lil alamin, di bawah rahmatnya baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya boleh dengar lagu ni juga tadi bila abang mulakan lirik yang pertama, dengan nama-namamu ya Allah. Saya teringat ni, kira tadi jugalah kalau kita sambung baca panjangnya Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita ada sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ni kadang-kadang kita lupa dia punya value, nilai dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita boleh kasih contoh lah. Saya biasa dengar ulama-ulama kita, guru-guru kita, kita tahu macam mana kasih sayang seorang ibu dan ayah, ibu lah khususnya, luar biasa. Macam mana anak tu buat salah ke, buat dosa ke, buat apa, dia punya kasih sayang dia tetap senang untuk maafkan, tetap nak kembali menerima. Tapi kalau kita nak kira lagi level yang lebih tinggi, ada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala yang Ar-Rahman, ya Arhamar Rahimin, yang Maha, the most kasih sayang among all the kasih sayang lah yang ada di muka bumi ini. So kenapa kita masih teragak-ragak untuk kembali kepada Allah? Kita rasa macam aku ni layak ke tak? Macam mak kita menerima kita every single time. Allah ni lagi tengah tunggu untuk menerima kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya nak kalau boleh bukan nak cabar lah. Sila. Cabar. Saya nak jemput semua orang untuk tanya, kalau boleh lah, kalau ada peluang tanya pengasas Nur Insan. Rasa-rasa dia boleh capai tak apa yang dicapai itu tanpa Allah, tanpa Rasulullah SAW? Rasa-rasa dia boleh. Macam Ustaz Safiuddin ada cerita tadi, awal-awal perjuangan dia drive kereta malam-malam hantar asatizah, kalau tak salah Udin, is that true Manudin? Dia berkorban lah masa dia, you know. Betul. Kenapa dia boleh ambil boleh ada sisi mindset macam tu? Kenapa dia buat kerja ekstra untuk pergi ambil asatizah ustaz ini, bawa ke sini? Kenapa dia khidmat macam tu? Tentunya dengan Allah, dengan Rasulullah datangnya kefahaman yang mana ada tanggungjawab lebih sebagai hamba Allah kat dunia ni. Kita ada dengan hadirnya Islam dalam hidup kita ada tanggungjawab yang lebih luas daripada hanya untuk menjaga diri kita dan keluarga kita sendiri. Cubalah tanya. Bukan nak cabarlah, cuba saya jemput semua orang, tanya, tolong ambil tahu macam mana pengasas Nur Insan boleh, apa yang dia buat, apa yang menjadi inspirasi kepada dia sampai dia boleh berkorban dan Allah datangkan hasil seperti apa yang anda semua nampak hari ini, boleh hadirkan satu sekolah madrasah yang percuma. Masya-Allah, betul. You know, itu yang luar biasa. Saya rasa ini juga kita boleh nampak keikhlasan bila mana dia yakin, ya Allah, ni aku niat, mungkin azam dia yang saya tengok. Kalau kita tengok perkembangan macam mana boleh ada kita production kita pada hari ini dan sebagainya, kemampuan dengan mengadakan madrasah percuma dan tidak lain tidak bukan untuk pada hari ini menjemput lagi ramai penonton dan juga jemaah atau masyarakat Singapura ke di Malaysia dan sebagainya, memberi peluang untuk mereka membantu sama-sama untuk kita ada share lah dalam fardu kifayah ataupun amal jariah kita, membantu madrasah yang mengajar tentang agama Islam, mengajak anak-anak kita mencintai Islam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dengan itu saya rasa kita nak dengar satu lagi dengan lagu daripada The Muhibbin, insya-Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengajak sama-sama juga untuk kita semarakkan lagi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sentiasa mengikut sunnah-sunnah baginda, belajar tentang sunnah-sunnah baginda, kenal baginda, baru kita boleh rasa cinta tu. Dia tidak mudah dengan tidak cukup dengan sekadar tahu Nabi Muhammad SAW, sekadar nama je, kena kenal lah, insya-Allah kita rasa jatuh cinta dan sayang dan ingin sentiasa bersama dan berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Dengan itu kita menjemput untuk lagu yang terakhir yang berjudul Beautiful Moon. Dipersilakan.
my heart returns to you like a flower into bloom, bright as light, beautiful moon. And in the light of night, I'll be coming home to you. And in the light of night, I'll be coming home to you. Every night you shine so bright, lighting up my way. Every night you shine so bright, light up my way back to you. You light up my heart with all of you. Ya Badrati, min hadha kulla kamali. There you are, bir'an ula kama qali, bir'an ula kama Baik, Alhamdulillah sekali lagi kita bersama di dalam dakwah akustik daripada Nur Insan. Terima kasih kepada kedua abang-abang kita daripada The Muhibbin. Ada alunan qasidah lah, kita bercakap qasidah dalam English lah tentang Ya Badrati, Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita telah dengar 3 lagu daripada The Muhibbin. Sebelum kita menutup tirai untuk program kita pada hari ini, saya ingin mendengar daripada kedua-dua abang mungkin pesanan-pesanan tentang untuk penonton kita, jemaah kita tentang bulan Ramadan ni, mungkin memberikan lagi sedikit semangat untuk kita teruskan lagi beberapa hari dalam Ramadan ni. Mungkin dah tengah mungkin dalam tengah Ramadan dan sebagainya, mungkin macam mana kita nak dapat terus cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tapi sebelum tu izinkan kami berdua, saya dengan adinda saya Zulfa, untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar Nur Insan. Masya-Allah, kami sangat terinspirasi bila director kita beritahu, Juan, tuan director beritahu yang Nur Insan, dia kenalkan dengan Nur Insan. Kita mula buat research tentang Nur Insan. Masya-Allah, banyak perkara-perkara yang menjadi menunjukkan bahawasanya ada orang di tempat yang lebih mencabar sedang melakukan lebih untuk agama Islam. Apakah dia soalan tu soalan tu datang balik kita di tempat yang mudah dan kita dah mula complacent. Kita dah mula take things for granted. Kita dah mula ambil benda-benda ringan. Tu yang maaf cakap, benda-benda yang alfabet masuk, yang plus tu, so dangerous tu, bahaya tu sebenarnya. Dan dia masuk bukan sekarang ni, sangat licik melalui YouTube Kids. Konten. Maaf cakap lah, bukan nak ni kan. Yalah. Tapi ini sebagai peringatan. Dan sekali lagi terima kasih, kami sangat-sangat terharu. Dan kepada Cool Fellas dan semua yang terlibat lah dalam penerbitan ini, semoga Allah bukakan lagi untuk Nur Insan. Amin, Allah jayakan sejaya-jayanya usaha
semua dalam keluarga besar Nur Insan. So insyaAllah pesanan untuk diri saya dan adinda saya, kita pesan diri kita sendiri dulu setiap Ramadan ni. Kalau Allah sampaikan kita kepada Ramadan, dan Allah selamatkan Ramadan untuk kita, dan Allah selamatkan kita untuk Ramadan, ialah yang paling utama, jangan pernah putus asa dalam meminta pengampunan dari Allah. Pasal ada seorang ulama ni, dia ingatkan perkara yang paling besar yang kita boleh dapat daripada Allah adalah pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. So fokus kepada kat situ. Kalau saya nak ingatkan pada diri saya dan teman-teman semua dan semua yang menonton, mari kita cuba terus fokus memohon pengampunan daripada Allah. Jadi bila titik itu, bila Allah terima kita punya permohonan ampun kita, insya-Allah lepas itu langkah-langkah kita akan lebih bermakna. Usaha-usaha kita akan lebih diperkuatkan dengan pertolongan Allah, dengan pandangan Rasulullah SAW, dan dengan juga kawan-kawan Allah yang ada di sekeliling kita yang mungkin sebelum ni kita tak perasan. Dulu mungkin ada kawan-kawan kita yang cerita pasal Nur Insan, kita pernah dengar nama Nur Insan, tapi apa ya Nur Insan buat? Ambil tahu. Jangan lupa yang apa ni, peluang ni mungkin Ramadan ni mungkin yang terakhir, Ustaz. Betul. Kita tak tahu kan. So jangan pernah ambil sambil lewa. Dan subhanallah, saya tak boleh lupa kisah yang Udin sampaikan tadi tentang bagaimana perjuangan pengasas Nur Insan dalam, yalah, macam mana dia boleh faham, Ustaz, dalam kita nak mendapat sesuatu tu, kita kena memberi dulu. Dia faham makna memberi kita nak dapat sesuatu tu, maksudnya kita nak lihat Islam berjaya, kita nak tolong keluarga kita nak tolong kawan kita. Tapi dalam nak menolong tu, kita kena tolong orang dulu. Betul. Luar biasa kan? So itulah pengajaran yang kita perlu ingatkan diri kita sendiri. Dan dengan kehadiran Nur Insan sendiri dah wujud di Singapura ni, masya-Allah, saya harapkan semua orang Singapura dapat datang sini, alami sendiri. Luar biasa. Kalau datang sendiri, yang macam awal tadi kita cerita pasal getaran kan, sometimes you have to come to feel the vibration. So mudah-mudahan itulah, Ustaz. Wallahualam. Terima kasih juga kepada Ustaz. Terima kasih Ustaz punya perkongsian pun, masya-Allah, menggetarkan jiwa-jiwa kami. Dan doakan, mohon doa Ustaz, supaya kami terus dapat melakukan yang terbaik lah untuk diri kita, untuk keluarga, untuk bangsa, untuk agama, insya-Allah. Wallahualam. Terima kasih Abang Irwan, Abang Zulfah. Ada penambahan silakan. Boleh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Nur Insan. Saya dan Abang Irwan, kami berdua mempercayai dengan amalan small wins ataupun kemenangan kecil pada setiap hari. So mungkin kita bersama dan juga para pendengar, kita boleh sentiasa optimis dan jangan pandang rendah dengan kebolehan kita untuk meningkat baik sikit demi sedikit, hari demi hari. Elakkanlah daripada comparison dengan pihak-pihak lain yang bukan dalam dimensi kita. Kita ada diri kita untuk improve pada setiap hari. InsyaAllah, mudah-mudahan kita boleh menjadi orang yang jauh lebih baik berbanding sebelum Ramadan. InsyaAllah. Amin. Masya-Allah. Luar biasa perkongsian dan juga lirik-lirik yang telah disampaikan untuk kita semua pada hari ini daripada kumpulan The Muhibbins. Kalau saya boleh akhirlah untuk sama-sama kita semarakkan lagi semangat untuk teruskan ibadah kita pada bulan Ramadan seperti mana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ni dengan penuh keimanan, dengan penuh ihtisaban, dengan penuh keikhlasan, Allah janjikan pengampunan dosa-dosa dia yang terdahulu. Jadi ini peluang. Allah dah tahu pun macam mana keadaan kita yang sentiasa bermaksiat, sentiasa lalai, sentiasa melakukan dosa. Allah berikan peluang pada bulan ini untuk dihapuskan dosa-dosa daripada kita, balik ke tu kecil. InsyaAllah kalau kita penuh keikhlasan, kita teruskan lagi dengan keimanan, dengan pengisian rohani yang sepenuh-penuhnya, di penghujung Ramadan ya Allah memberikan pengampunan dosa. Dan insyaAllah di pagi hari raya
Idul Fitri itu Allah macam mana yang kita selalu ucapkan ucapkan kepada teman-teman minal aidin wal faizin, kita yang menjadi mereka-mereka yang kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Maknanya dosa semua dah ampun, dah bersih seperti bayi yang baru lahir. Itu yang kita inginkan, itulah faizinnya. Faizin itu apa? Kejayaan. Kejayaan yang sebenar bila mana kita keluar daripada bulan Ramadan di pagi raya itu sebagai orang yang berjaya, diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah golongkan kita mendapat seluruh hikmah dan tujuan bulan Ramadan ni dan menjadikan kita minal aidin wal faizin di pagi raya nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu sekali kita ingin mengajak sekali lagi para penonton untuk sama-sama membantu dan turut serta di dalam setiap kelas-kelas yang dikendalikan oleh Nur Insan. Tentu sekali Nur Insan adalah madrasah yang percuma, satu-satunya madrasah yang percuma di Singapura. Boleh sahaja derma orang kata, dan juga turut serta di setiap program-program mereka agar kita dapat teruskan usaha murni yang telah dimulakan oleh pengasasnya, insya-Allah. Semoga menjadi amal jariah untuk amal-amal yang sentiasa berlari, bukan berlari, maknanya sentiasa berterusan di dalam untuk menjadi saham akhirat untuk kita, insya-Allah semua. Amin rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kerana terus menonton program dakwah akustik pada episod kali ini. Kita bertemu di lain kesempatan, insya-Allah. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.